السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Ayat yang ke-57 sebelum ni berhubungan rapat dengan ayat 67 yang kita baca. Maksud daripada qital di antara lain untuk melemahkan kekuatan orang yang syirik dan kufur kepada Allah, supaya mereka tidak zalim, supaya mereka tidak buat tindakan yang melampau terhadap ahli tauhid. Kita tak paksa masuk Islam, tapi jangan ganggu. Dia nak jadi kafir, dua kemungkinan saja boleh hidup. Satunya, berlakunya perjanjian di antara kita dengan mereka, atau mereka bayar cukai. Jadi kafir adi dengan kafir dhimmi kita tak bunuh, sebab dia jenis kafir yang sudah tidak mengganas, tidak ganggu tauhid. Yang menjadi pembunuhan atau menjadi peperangan apabila kafir itu jenis harbi. Syaitan dia dalam dia sangat kuat sehingga nak zalim, nak melakukan zalim dan nak melakukan kasar kepada ahli tauhid. Itu asalnya sebenar. Sebab itulah kita tak bunuh munafikin, kita tak boleh bunuh kafir ahdi, kita tak boleh bunuh kafir dhimmi, walaupun dia memang kafir. Sebab kafir yang berperaturan, yang berdisiplin. Atas tajuk, kita tak paksa orang kafir masuk Islam. Tapi dalam masa itu dia kena bayar cukai untuk kita lindungi dia. Tiba-tiba dia tak mahu bayar cukai, dan tidak ada di antara kita dengan mereka suatu perjanjian. Sebaliknya mereka ganggu. Bila berlakunya gangguan, maka kafir itu dia dikira kafir harbi. Maka kafir harbi ini hendaklah diperangi sampai tahap dia jadi lemah. Bukan untuk berperang, bahkan untuk melemahkan dia daripada mengganggu dan menzalimi dan mengganas. Jadi ayat 57, Allah beritahu jika tangkap saja mereka ni dalam mana-mana medan peperangan, orang yang sudah ditangkap hendaklah dijadikan sebagai pengajaran kepada kafir-kafir harbi lain. Jadi cerai-berailah dengan golongan yang ditawan ini akan kafir harbi lain yang masih lagi berdegil. Jadi apabila kita buat hukuman kepada orang yang ditawan dengan cara dipancung, maka golongan-golongan yang masih berdegil di kalangan harbi, dia akan mula
bercerai-berai, mana mereka mula tidak boleh lagi bersepakat untuk melawan Islam. Itu daripada ayat 57. Ayat yang ke-67 semakna dengan itu juga. Jadi kalaulah sudah ditangkap orang kafir, kita jangan lepaskan balik. Dengan apa cara? Walaupun dia nak tebus orang dia. Sebab tebusan kita dapat duit. Tapi kekuatan kafir masih lagi kuat. Ketua-ketua tentera dia kita tangkap, dia tebus. Dan ketua inilah menyebabkan gangguan besar berlaku sebelum. Jadi mengambil tebusan dengan melepaskan ketua-ketua mereka untuk kembali semula. Jadi mereka makin kuat. Mereka boleh bayar. Mana tebusan tu hanya duit. Dia boleh bayar. Tapi gangguan daripada ketua-ketua ni kembali semula. Menjadi bahaya semula. Oleh kerana itu, selama mana mereka masih kuat, kita tak boleh ambil tebusan. Kita kena pancung. Mana-mana kafir yang ditangkap yang tidak masuk Islam, kita pancung. Kita bunuh mereka supaya punca keganasan daripada ketua-ketua ini dapat direda. Boleh dicerai-beraikan, boleh jadikan mereka itu duduk tidak boleh bergabung dan tidak boleh bersatu. Sehinggalah didapati memang lemah. Harbi memang tidak ada, lemah sangat. Maka ketika itu kalaulah orang-orang kafir harbi ditangkap, kalau kita lepaskan mereka dengan cara tebusan dan tidak lagi menjadi bahaya, menjadi parah, barulah ketika itu boleh diambil tebusan. Jadi ayat yang kita baca tadi, 67, diambil tebusan sebelum itu. Mana ambil tebusan dan melepaskan kembali orang kafir sebelum mereka itu lemah. Ya, jadi sebelum mereka lemah, kita dah ambil tebusan. Ini tak boleh, tak patut. Dan berlaku cerita ini dalam masa perang Badar. 70 orang sudah dibunuh kepala-kepala mereka. Tapi 70 orang lagi sudah dapat ditangkap. Jadi Nabi kita SAW oleh kerana kali pertama minta cadangan daripada sahabat. Macam mana nak buat? Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, kita bagi kepada mereka peluang untuk dia masuk Islam. Tapi kita takkan lepas kecuali dengan tebusan. Mungkin dia akan berubah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata tidak. Semua ni kepala-kepala mereka yang sangat berpengaruh. Kita lepaskan mereka ini bermakna kekuatan mereka akan zahir kembali. Kita bunuh saja. Dan cara bunuh pun keluarga-keluarga mereka yang ada dalam orang Islam ni, keluarga mereka sendiri bunuh. Nak beritahu pada mereka yang lain, setelah agama tauhid diterima, maknanya hubungan keluarga tidak ada lagi. Kecuali dia masuk Islam. Hubungan keluarga ahli tauhid sama-sama ahli tauhid lebih erat berbanding dengan hubungan keluarga ahli tauhid dengan keluarga syirik. Jadi Sayyidina Umar syur dan jari cadangan, mana-mana mereka yang ditangkap 70 orang ni, keluarga dia sendiri yang sudah masuk Islam bunuh. Supaya lain kali dia takkan ganggu kita. Apa yang Nabi terima daripada masyarakat itu adalah pandangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu turunlah ayat ini. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak patut bagi mana-mana nabi memiliki orang-orang tawanan yang ditangkap. Hatta yuskhina fil ard, sehinggalah dia boleh melemahkan sungguh-sungguh musuh yang harbi itu. Maknanya sehinggalah Nabi boleh melemahkan sungguh-sungguh kafir harbi itu yang tak mampu lagi mereka untuk berperang. Barulah boleh adanya orang tawanan dan boleh dibuat tebusan. Sepatutnya apa dia? Kena bunuh mereka itu. Tidak patut bagi Nabi adanya orang tebusan sehinggalah Nabi melemahkan sungguh-sungguh, melumpuhkan sungguh-sungguh mereka di daerah mereka hingga tidak mampu nak lawan Islam. Jadi Syakir Baki yang ditangkap ni pun telah dibunuh. Lain kali kalau dapat ditangkap juga kita akan bunuh. Sehingga mereka tak bersedia lagi untuk berperang dengan kita. Sebaliknya jika dia tahu kalau ditangkap
kita boleh dilepaskan dengan sebab kita boleh bayar. Jadi dia makin kuat. Kesombongan dia makin kuat, makin menebal. Kemudian ambil daripada mereka ini tebusan atau bagi mereka peluang untuk ajar orang Islam seperti mana yang berlaku itu. Allah kata, turiduna aradad dunia. Kamu semua ini habuan dunia. Daripada tebusan ini hanya fikir untuk dapat keuntungan dunia. Wallahu yuridul akhirah. Sedangkan Allah Ta'ala ingin akhirat daripada kamu. Sedangkan Allah Ta'ala ingin akhirat daripada kamu. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mengenai tebusan yang berlaku pada masa perang Badar tu, Allah kata, laula kitabun min Allah sabaqah. Kalaulah tidak kerana takdir daripada Allah yang telah sedia kala sabit. Iaitu apa? Iaitu orang Islam berhak mendapat habuan daripada peperangan mereka. Mana orang Islam berhak mendapat habuan daripada peperangan mereka, termasuk orang tebusan. Kalau tidak kerana itu, lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Kamu akan ditimpa daripada tebusan-tebusan yang kamu ambil. Kamu akan ditimpa azab sangat besar. Tapi oleh kerana Allah sudah takdirkan hasil peperangan untuk orang Islam ini, dia boleh ambil untung dengan cara apa sekalipun. Oleh kerana sudah ada takdir seperti itu, kalaulah tidak kerana itu, ambil orang tebusan dan ambil duit daripada mereka, ambil orang tawanan dan bayar mereka, kita ambil bayaran mereka untuk ditebus, cara tu akan dapat azab yang sangat besar. Oleh kerana itulah, untuk syariat akhir zaman, hasil peperangan termasuk tebusan ini halal. Tapi kena pastikan bahawasanya tebusan boleh diambil sekiranya orang kafir harbi itu sudah dikira lemah, bersangat-sangatan lemah, sehingga mereka tak mampu lagi nak melawan. Ayat 69 nak beritahu halalnya hasil peperangan. Fakulu mimma ghanimtum, maka kamu boleh makan daripada hasil harta rampasan. Harta itu halalan thayyibah, halal dan juga baik. Halal lagi baik, sebahagian ulama kata tidak ada sesuci harta rampasan untuk umat Islam berbanding harta-harta daripada yang dia cari cara lain. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat harta yang paling halal daripada hasil pertanian. Setengah orang lain kata hasil itu hasil macam-macam, berbeza. Tapi di segi umumnya, harta yang diperolehi pencarian melalui peperanganlah paling halal. Ikuran daripada ayat ni. Mana kita dapat harta daripada bekerja, kepandaian dan kemahiran kita. Kita dapat harta daripada kita berniaga. Kita dapat harta daripada bercucuk tanam, pembuatan dan sebagainya. Semua tu rezeki halal. Tapi yang paling halal, yang Allah sebut dalam ayat ni, itu hasil daripada ghanimtum, apa yang kamu dapat daripada harta rampasan. Kerana untuk dapat harta ni bukan saja peluh, bukan saja di perah keringat dan juga di perah fikiran, tapi perjuangan untuk mendapat harta rampasan ini, nyawa dipertaruhkan. Untuk dapat tu, nyawa seorang Islam tu dipertaruhkan. Memang usaha dia sangat-sangat gigih. Kena sanggup untuk menghadapi apa saja takdir yang boleh berlaku. Jadi oleh kerana itulah dia paling halal. Manakala harta rampasan bagi umat dahulu haram untuk mereka. Inilah keringanan ataupun syariat yang paling mudah berbanding dengan syariat dahulu yang Allah Ta'ala adakan untuk umat akhir zaman. Dulu harta-harta rampasan ini semua diletak di tengah padang. Allah Ta'ala turunkan api membakarnya. Allah Ta'ala turunkan api daripada langit membakar harta rampasan. Untuk umat dahulu. Yang ditulis oleh ulama tafsir. Tapi untuk umat akhir zaman, harta itu paling halal. Jadi fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah, maka kamu bolehlah makan daripada harta yang kamu dapat daripada rampasan, halal lagi thayyib. Halal lagi sangat-sangat baik. Tapi wattaqullah,
berjaga-jagalah juga kamu, jangan silap. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Kemudian ayat seterusnya nak beritahu bahawasanya walaupun orang itu telah ditawan, tapi kita pastikan dia juga boleh beriman. Boleh beriman. Maknanya ada peluang untuk mereka beriman. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul liman fi aydikum minal asra. Beritahu kepada sesiapa saja yang ditangkap oleh kamu daripada orang tawanan. In ya'lamillahu fi qulubikum khairan. Sekiranya Allah mengetahui dalam hati kamu ada sifat inabah, ingin mencari kebenaran, ingin beriman, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, akan dibagi kepada kamu khairan mimma ukhidha minkum, akan dibagi kepada kamu lebih baik daripada bayaran tebusan yang diambil daripada kamu. Sekiranya kamu ni walaupun kamu sudah ditebus, kamu nak beriman, akan dibagi oleh Allah Ta'ala kepada kamu di segi dunia pun lebih baik daripada bayaran tebusan yang pernah diambil untuk menebuskan kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa kamu. Daripada mana akan dapat lebih baik? Daripada harta rampasan. Lain kali bila kamu berperang di jalan Allah Ta'ala, orang kafir akan kalah, kamu akan dapat lebih banyak lagi harta-harta rampasan daripada mereka orang kafir. Dan kamu dapat keampunan daripada Allah kerana masuk Islam. Katalah kamu sekarang ini ditebus, katalah dengan bayar lebih kurang 100,000 atau 1 juta, lalu kamu bebas. Tapi apabila kamu masuk Islam, apabila kamu perang di jalan Allah Ta'ala, Allah akan bagi pada kamu ganti kepada hasil daripada harta rampasan melebihi apa yang diambil daripada kamu. Dalam masa yang sama, Allah mengampuni dosa kamu kerana masuk Islam dan memaafkan segala kesilapan kamu semasa kamu kafir. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Ada satu orang Islam, dia kena jangan fikir dunia semata-mata, keuntungan daripada harta rampasan. Walaupun dia telah dapat duit harta rampasan ini, dia kena pastikan orang yang telah ditebus beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Wa in yuridu khiyanataka. Katakanlah orang tawanan ni dia ingin mengkhianati kamu dalam perjanjian dia ke, atau dia ditangkap, dia bunuh balik. Wa in yuridu khiyanataka, jika dan sekiranya mereka ingin mengkhianati kamu dalam perkara-perkara perjanjian dan sebagainya, Allah kata faqad khanullaha min qabl. Sesungguhnya mereka ini daripada dulu lagi telah mengkhianati Allah dan Rasul, bukan masa ini saja. Oleh kerana dia khianat pada Allah lah berlakunya peperangan. Jadi apabila kamu bebaskan, apabila kamu adakan lain kali perjanjian dengan mereka, tiba-tiba mereka mengkhianati kamu. Memang sebab mereka tu kafir, dulu pun mereka mengkhianati Allah. Fa amkana minhum. Allah Ta'ala seperti mana dulu Allah Ta'ala bagi kepada kamu berkuasa menangkap mereka, maka bila-bila pun Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu kuasa untuk menangkap mereka. Kerana hari ini kamu ada perjanjian dan bebaskan, lalu dia khianat. Jadi dulu pun mereka sebelum kamu tangkap dia khianat, Allah bagi kuasa dapat tangkap. Kemudian dia khianat pula, Allah akan bagi kuasa pula kepada kamu untuk tangkap. Jadi tidak perlulah kamu bersedih di atas pengkhianatan mereka, selama mana kamu berjuang untuk Allah dan untuk menegakkan agamanya, bantuan Allah tetap akan bersama kamu. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat-ayat seterusnya yang kita nak baca ni adalah nilai mukmin yang sebenar. Hidup mereka, maksud hidup mereka untuk menegakkan agama. Yang lain-lain itu keperluan. Tidak bolehlah dengan sebab keperluan mengganggu maksud hidup. Jadi orang Islam bila dia masuk Islam, sebenarnya dia berjanji untuk menegakkan agama. Bukan untuk membina dunia semata-mata. Dia kena bagi harta dia kena pergi ke mana-mana, hijrah untuk agama.
Jadi pergerakan agama apabila berlaku lebih daripada pergerakan dunia, maka Allah Ta'ala akan zahirkan agama melebihi dunia. Sebaliknya, jika pergerakan agama melebihi daripada pergerakan dunia, Allah Ta'ala akan jadikan dunia menguasai. Agama jadi daif dan lemah. Jadi Nabi kita SAW sebenarnya telah menukar cara hidup orang Arab. Yang mana dulu cara hidup mereka hanya untuk makan minum. Hijrah ke sini semata-mata nak kutip sesuatu daripada Syam, daripada Yaman untuk perut mereka. Lalu Nabi SAW didik mereka tukar pergerakan mereka tidak lagi untuk keperluan semata-mata. Sebaliknya kehidupan dan pergerakan mereka untuk agama Allah. Jadi telah bertukar. Jadi golongan yang mana bergerak untuk Allah dia panggil muhajir. Dan golongan yang mana membantu muhajir ini dia panggil ansar. Jadi daripada muhajir dan ansar lah Allah Ta'ala bannernya kota Madinah. Allah Ta'ala bannernya kota Madinah. Oleh kerana itulah tajuk daripada ayat ini hingga akhir nak beritahu maksud hidup sudah berbeza. Bila maksud hidup sudah berbeza, maka Allah Ta'ala apabila manusia telah tukar maksud hidup dia, maka bantuan Allah Ta'ala juga akan sentiasa ada bersama mereka. Jadi ayat ni dengan ayat surah surah Qital, surah Muhammad dan ayat dalam surah Taubah, dia hampir sama. Kita akan jumpa satu lagi dalam surah Taubah. Allah Ta'ala beritahu di sana, maksud hidup orang beriman lain, maksud hidup orang kafir lain. Maksud hidup orang beriman untuk menegakkan tauhid. Maksud hidup orang kafir untuk berseronok semata-mata di dunia. Dalam surah Taubah kita akan baca. Dan surah Qital yang sudah kita baca, Allah beritahu ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai yang beriman, kalau kamu tukar maksud hidup kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Jadi bantuan Allah bersama dengan bantu agama. Bukan bantu dunia, bantu agama. Bantu dunia tidak ada janji nusrah. Janji bantuan. Bahkan bantu agama Allah Ta'ala adakan janji nusrah. Jadi di sana ada janji nusrah. Dalam ayat ini juga ada janji nusrah. Dan dalam ayat surah surah Taubah juga kita akan jumpa janji nusrah, janji bantuan. Jadi apabila umat Islam sudah ada maksud hidup yang sebenar, bergerak untuk agama, lalu janji nusrah Allah Ta'ala memang sabit kepada mereka. Jadi ayat ini 72 hingga akhir atau maksud yang sama. Innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang betul-betul beriman dan sanggup berhijrah dan sanggup bermujahadah, yakni berjihad. Orang beriman sanggup berhijrah, sanggup berjihad. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan diri mereka sendiri. Berjihad ke mana tu? Fi sabilillah, pada jalan menegakkan tauhid. Li'ila kalimatillah, supaya tauhid ini diterima oleh hamba-hamba Allah yang lain pun. Yang kedua, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberi tempat kepada muhajirin datang seperti orang Ansar. Wa nasaru, dan mereka juga membantu agama Allah, iaitu menegakkan tauhid. Seperti mana muhajirin datang untuk menegakkan tauhid, orang Madinah bagi tempat dan membantu juga tauhid. Sama-sama bekerjasama dalam menegakkan tauhid yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala daripada wahyu-wahyunya. Allah beritahu, ulaika, orang bersifat seperti ini, ba'duhum awliya'u ba'd. Setengah mereka sebenarnya teman rapat setengah yang lain. Walaupun bahasa berlainan, walaupun keturunan berlainan, walaupun negeri pun berlainan. Ni orang Mekah, ni orang Madinah. Dia kabilah lain, ni kabilah lain. Tapi Allah Ta'ala beritahu, orang bersifat seperti itu, teman rapat setengahnya dengan setengah yang lain. Ada satu golongan orang Islam yang tak berhijrah, yang duduk di Mekah. Walladzina amanu walam yuhajiru. Dan orang yang beriman di kota Mekah sana ada lagi. Tapi walam yuhajiru, mereka tak mampu berhijrah. Ma lakum min walayatihim min syai'.
tidak lagi bagi kamu menjaga mereka walaupun sedikit. Malakum sini tidak lagi bagi kamu tanggungjawab untuk menjaga mereka walaupun sedikit. Kurang kerana mereka beriman tapi tak mahu berhijrah. Hatta yuhajiru, sehinggalah mereka berhijrah juga. Tinggalkan musyrikin Mekah sana dalam kawasan mereka. Walaupun musyrikin itu kaum kerabat, tinggalkan. Satu keadaan lagi, mereka tak berhijrah. Dan mereka tidak ada lagi tanggungjawab untuk diberi bantuan dan pertolongan kerana mereka tak berhijrah. Cuma kalaulah mereka ditindas dan dizalimi dan minta pertolongan daripada kamu, maka kamu wajib membantu dan menolong mereka. Jadi wa idhistansarukum fiddin. Dan sekiranya orang yang tak berhijrah itu, orang beriman yang tak berhijrah itu minta bantuan kepada kamu pada tajuk agama, bukan pada tajuk dunia, pada tajuk agama, itu nak melawan orang kafir yang menindas, maka di sinilah baru fa'alikumun nasru, wajib ke atas kamu membantu. Sebagai ulama tafsir kata wala yatihim, maknanya orang tak berhijrah ni kamu tidak perlu membantu di segi keduniaan. Kamu tidak perlu membantu di segi keduniaan, sebab mereka tak berhijrah. Tapi kalaulah mereka minta bantuan atas dasar tajuk keagamaan, kalau tak dibantu mereka akan jadi murtad. Kalau tidak dibantu, agama mereka sangat-sangat daif lagi tergugak. Jadi kalaulah minta bantuan kerana tajuk keagamaan, fa'alaikumun nasru, wajib kata kamu bantu. Wajib kata kamu bantu untuk melawan musuh-musuh mereka yang mengganggu mereka. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali gangguan tadi daripada kaum yang di antara kamu dengan mereka sudah ada perjanjian. Tak boleh buat apa juga. Kalau orang kafir yang mengganggu mereka tu harbi, tidak ada sebarang perjanjian, memang kamu kena lawan. Tapi kalau orang kafir yang mengganggu mereka tu bukan harbi, orang kafir sudah ada perjanjian dengan kamu, kamu tak boleh bantu juga. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan Maha melihat. Sebagaimana agama ni sebenarnya mengeratkan hubungan, kalau sama-sama ahli tauhid, sama-sama ahli sunnah, ia akan mengeratkan hubungan. Begitu juga sama-sama kafir, sama-sama bid'ah, dia sama-sama dia pun ada hubungan erat. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, yakni orang-orang kafir setengah mereka membantu dan menyokong setengah yang lain. Awliya dengan makna membantu dan menyokong setengah yang lain, demi nak membelakan kefahaman, demi nak membelakan cara-cara mereka. Cara-cara mereka. Oleh kerana itulah, kalau kamu tak bantu orang Islam, orang kafir akan bantu sama-sama dia. Menjadi pura-peranda lah. Teruklah orang Islam diganyang oleh mereka. Jadi, illa taf'alu. Sini nak beritahu, illa taf'alu. Jika kamu umat Islam tidak saling bantu-membantu, sedangkan orang kafir sama-sama dia saling bantu-membantu untuk menganyang Islam. Jadi, jika kamu orang Islam tidak saling bantu-membantu, takun fitnatun fil ard, akan menjadi huru-hara yang besar lah di muka bumi ini. Islam dizalimi, wa fasadun kabir, akan menjadi kerusakan besar lah di dunia ini. Jadi kalau orang Islam sama-sama dia berperang, orang kafir dia sama-sama dia bersatu, maka teruklah orang Islam kena. Sebab apa? Apabila orang Islam sama-sama dia berperang, nusrah Allah sudah tidak ada. Kerana mereka telah menzalimi, melanggar syariat, kerana berbalak. Orang kafir memang dia bersatu atas dasar nak membela syirik mereka, atas dasar nak membela cara-cara khurafat mereka. Jadi mereka bersatu, orang Islam berpecah belah. Jadi fitnah dan juga fasad. Fitnah makna berkembanglah akidah-akidah syirik, berkembanglah amalan-amalan khurafat, dan umat Islam akan dihancur, bercerai-berailah mereka, dan orang kafir akan bersatu. Jadi illa taf'alu, sekiranya kamu tidak menghubungi dan membantu umat Islam mengeratkan semula, dan kaum kafir bersatu,
Kalau kita tak bersatu, tak menghubungi mereka, akan jadi fitnah dan juga akan jadi fasad yang besar. Ini kesan dia. Memang dalam perkara hijrah untuk agama, infak untuk agama, ada sesuatu yang mengurangkan kita. Maksudnya apabila agama ni untuk disebarkan dia, terpaksa seorang tu meninggalkan kampung halaman dia, terpaksa dia menginfakkan sejumlah harta dia. Memang adanya kekurangan sikit sebanyak di segi duniawi, tapi Allah Ta'ala akan bantu mereka. Lebih-lebih lagi di segi ukhrawi. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Dan orang-orang yang betul-betul beriman dan sanggup berhijrah untuk menegakkan agama, seperti mana muhajirin berhijrah ke Madinah. Wa jahadu, dan sama-sama berjihad. Gabungan di antara muhajirin dengan orang Madinah berjihad untuk menegakkan tauhid fi sabilillah. Walladzina awaw, dan orang-orang Islam Madinah yang memberi tempat kepada muhajirin. Wa nasaru, dan orang-orang Islam Madinah yang membantu sama dalam menegakkan tauhid. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Kedua-dua golongan ini dikira mukmin yang sebenar, mukmin yang sejati. Ulaika, orang bersifat seperti ini adalah mukmin yang sejati, mukmin yang sebenar. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Apabila mereka mukmin yang sebenar, apabila mati, bagi mereka itu keampunan yang besar. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Keampunan sebelum masuk syurga dan rezeki yang mulia dalam syurga. Semua itu adalah selepas mati. Ayat-ayat ini semua berkisah mengenai sahabat Nabi di antara Muhajirin dan Ansar sebagai model untuk umat Islam yang lain. Jadi kita semua yang tidak tergolong daripada Muhajirin dan Ansar adalah ayat ujung ni, ayat akhir sekali. Walladzina amanu min ba'du. Dan orang-orang yang boleh beriman selepas pada Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin dan Ansar hanya terhad. Setelah berlakunya pembukaan kota Mekah, Muhajirin tidak ada lagi. Mekah tidak dikira daerah harbi lagi, telah menjadi daerah Islam. Tapi orang Islam yang baru masuk Islam hingga kiamat, untuk mereka itulah ayat ini. Walladzina amanu min ba'du, dan orang-orang yang beriman selepas pada Muhajirin dan Ansar. Macam mana mereka? Dan mereka juga wahajaru, berhijrah untuk agama, nak menyebarkan agama. Wajahadu, dan mereka juga berjihad untuk menyebarkan tauhid. Ma'akum, bersama-sama kamu. Jika baru masuk Islam, mereka tidak ada lagi nisbah Muhajirin Ansar. Sebab Muhajirin Ansar sudah habis masa dia. Orang kemudian ni, jika berjihad dan juga berhijrah bersama dengan kamu, tolong menolong. Sebab hijrah memang ada. Rasulullah SAW bersabda, yang tidak adanya Fatah Mekah saja. Hijrah selepas pada Fatah Mekah. La hijrata ba'dal fathi. Hijrah tidak ada lagi selepas pada kota Mekah, kerana kota Mekah daripada negeri harbi telah menjadi negeri Islam. Dan itu tidak ada lagi. Walakin niyatun wa jihad. Akan tapi masih ada niat untuk menegakkan agama dan berjuang untuk menegakkan agama ini sampai kiamat. Jadi orang-orang baru masuk Islam yang datang ke Madinah, yang dia tengok hasil daripada perjuangan Muhajirin dan Ansar untuk menegakkan tauhid, dia pun berhijrah juga, berjihad juga bersama-sama dengan Muhajirin dan Ansar. Jadi mereka ini ma'akum, bersama kamu, bergabung. Natijahnya apa dia? Fa'ulaika minkum. Orang-orang yang baru masuk Islam, yang baru masuk Islam dan bersama kamu, sama-sama berhijrah, sama-sama berjihad, mana ke tempat lain, daripada daerah Arab kepada daerah Rom, dan daripada daerah Rom kepada daerah Parsi. Kedua-dua ni serentak berjalan. Jadi semua orang Islam yang baru masuk Islam, yang bergabung dengan Muhajirin dan Ansar, Allah kata fa'ulaika minkum. Maka mereka yang bersifat seperti itu, ada iman, ada hijrah dan ada jihad bersama kamu, mereka juga minkum, daripada kamu. Mereka juga daripada kamu.
Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Manakala kaum kerabat yang terdekat, ulul arham ni, setengah mereka lebih dekat dengan setengah yang lain di dalam kitab Allah dalam pembahagian pusaka. Bukan dalam bahagian perjuangan, dalam bahagian pusaka, kaum kerabat yang dekat memang rapat di atas sama lain semasa nak bahagikan pusaka. Pusaka itu akan dibahagikan mengikut kaum kerabat yang terdekat. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui atas setiap sesuatu. Adanya ayat ni, akhir ni, nak beritahu dalam pembahagian pusaka, tidaklah lagi seperti sebelum ini. Sebelum ini, pusaka-pusaka yang ditinggalkan oleh orang muhajirin yang mati, orang Ansar ambil. Sedangkan hubungan tak ada. Negeri asalnya lain-lain. Tapi ikrah hijrah tadi, pada permulaan Islam, orang muhajirin yang mati, waris-waris dia semua jadi kafir, tak masuk Islam. Maka harta-harta muhajirin yang ditinggalkan akan diambil oleh orang Ansar. Ada awal Islam. Tapi setelah berlalu satu tempoh, setelah turunnya ayat yusikumullah yang kita telah baca dalam surah Nisa, maka hubungan muhajirin dan Ansar di segi pewarisan harta sudah ditamatkan. Tidak ada lagi. Sebab apa Allah beritahu? Sebab sebelum ni dia kata faulaika minkum. Mereka-mereka yang sanggup berhijrah, mereka-mereka yang sanggup menusrah bersama muhajirin Ansar daripada golongan mereka juga, daripada golongan kamu juga. Disebab pada golongan kamu ni sama-sama berjuang, sama-sama dapat harta rampasan. Kalaulah ada perjanjian mana-mana, sama-sama menerima perjanjian. Sama-sama di segi itu, di segi perjuangan agama. Tidak sama di segi tidak sama di segi perolehan harta pusaka, tidak sama. Sama-sama di segi agama, tidak sama di segi pusaka. Jadi oleh kerana itulah dia asingkan. Asingkan, nak beritahu sebelum ni memang ada pusaka boleh diambil. Kita dah baca kau tu daripada orang Ansar atau orang Muhajirin yang mati, bab golongan mereka ni kadang-kadang keluarga mereka kafir. Harta tak akan pergi kepada orang kafir. Maka Muhajirin dan Ansar ni akan berlaku waris-mewarisi. Hinggalah turunnya ayat yusikumullah dan dibatalkan. Jadi wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Kaum keluarga yang rapat keturunannya, memang setengah mereka rapat dengan setengah yang lain di dalam kitab Allah, di dalam pembahagian pusaka. Yang paling rapat saja akan dapat pusaka di segi ulul arham, di segi keturunan. Orang tidak rapat di segi keturunan, pusaka tidak boleh diberi lagi. Tidak seperti dulu. Tidak seperti dahulu. Hijrah nusrah menyebabkan dapat pusaka. Dibatalkan, dimansuhkan. Jadi bila turunnya ayat ni, mengenai pusaka tidak akan lagi diteruskan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Macam mana berlakunya perubahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Dan Allah Ta'ala susun dan atur semua ini. Sebab Allah Maha mengetahui. Sebab Allah Maha mengetahui.